لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ya, saya hormati abaya seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin, muslimat, hadirin wal hadirat, ayahanda bonda, adik kakak yang dikasihi lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, di permulaan tahun yang baharu miladi ini Allah Ta'ala masih lagi meletakkan diri kita di atas kebaikan dan juga kebajikan. Mudah-mudahan dengan bermulanya tahun baharu bermakna bertambahnya usia kita di atas muka bumi ini, maka Allah Ta'ala gandakan, Allah Ta'ala tambahkan kehidupan kita ini dengan segala kebaikan-kebaikan dan perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Kerana dalam satu hadis Nabi menyebutkan khairun nas anfa'ahumun nas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi menyebutkan sebaik-baik kamu itu iaitulah mereka yang diberikan oleh Allah umur usia yang panjang, lalu dia gunakan usia dan umur yang panjang itu untuk melakukan kebaikan dan juga kebajikan. Itulah alamat diri kita ini berada di atas ataupun di dalam keberkatan. Para hadirin sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sambung pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, yang telah diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ketujuh, mendoakan celaka bagi orang lain. Baik. Jadi kita sambung perbahasan ataupun perbincangan di dalam kitab kita ni, masih lagi dalam perkara yang melibatkan tentang dosa-dosa ataupun maksiat yang dilakukan oleh lisan kita, oleh lidah kita. Ada beberapa perkara yang mana manusia itu terjatuh dia ke dalam lembah kebinasaan, lembah kedurjanaan, lembah dosa disebabkan lidah dia. Di antaranya seperti mana yang telah kita bicarakan sebelum-sebelum ni, kita kena jaga lidah kita ni daripada berkata dengan perkataan yang berdusta, berbohong, jangan kecek belawak, kemudian jangan menyalahi janji, jangan mengumpat orang, ghibah, ataupun yang lebih berat lagi dipanggil namimah, mengadu domba, batu api. Ini semua kesalahan-kesalahan yang melibatkan lisan kita. Kemudian elakkan daripada kita ni suka berdebat-debat ataupun bertekar, membantah perkataan orang.
Kemudian yang kelima, memuji diri sendiri ataupun memuji orang lain dengan pujian yang dusta, memuji mereka yang melakukan kejahatan, kezaliman, memuji mereka yang melakukan maksiat sehingga mereka rasa bangga di atas kemaksiatan yang dilakukan. Dan yang keenam yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, iaitu menjaga lisan kita, menjaga lidah kita daripada melaknat, daripada sekalian makhluk Allah, melaknat sesuatu daripada makhluk Allah. Sama ada kita kata melaknat binatang, pokok-pokok, batu-batu, wabil khusus kita melaknat manusia. Dengan gelaran-gelaran kafir, gelaran-gelaran munafik dan sebagainya. Ini semua orang panggil perkara yang perlu kita tahan lidah kita, perkara yang perlu kita kacik lidah kita ni, lisan kita ni, daripada terlanjur, daripada terbuat perkara-perkara tersebut. Baik. Qala al-muallif, maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mendoakan celaka terhadap siapa sahaja daripada makhluk Allah. Jadi Imam Al-Ghazali memberikan kepada kita satu garis adab yang sangat baik supaya kita jaga lidah kita ni, jangan kita doa. Melaknat orang itu memang tak boleh dah. Ni maknanya kita mendoakan kecelakaan atas tiap-tiap orang ataupun musuh-musuh kita, ataupun orang yang buat jahat kepada kita, orang yang mengkhianati kita, orang yang menzalimi kita. Kerana apa? Kerana doa orang yang mazlum, orang yang dizalimi itu mustajab. Bila kita doa sesuatu kecelakaan terhadap orang yang buat zalim kita, memanglah kita kata kita dikhianati, kita dizalimi, kita dibuat nanya kat orang, kan? Kita rasa marah. Tapi dalam kemarahan kita itu ada larangan dalam agama supaya tak boleh kita nak doa ikut suka hati kita. Hei ya Allah, jadikanlah dia ni ahli neraka misalnya. Hei ya Allah, jadikanlah dia ni mati kena tepuh kereta. Contoh. Kita doa dengan Tuhan dengan perkataan doa-doa yang mencelakakan dia. Hei Tuhan, matilah dia ni, mati dah kena buci buruk. Contohnya, pecah buruk. Orang curi barang kita kan. Jadi macam-macam lah kita doa supaya Tuhan hancurkan dia, Tuhan musnahkan dia. Termasuklah juga kalau kita kata kita doa orang yang berbeza dari segi ideologi. Ideologi Muslim ni tak ada dah kan. Muslim-Muslim pilihan raya ke apa, kita doa kunut nazilah atas pihak kawan kita. Jadi tak sepatutnya lah. Sebab kunut nazilah tu tujuan dia untuk kaum Muslim yang dizalimi. Macam sekarang keadaan hak berlaku di bumi Palestin. Jadi kita minta dengan Allah pertolongan supaya Allah hancurkan puak-puak Zioni, Allah musnahkan, Allah cerai-beraikan, Allah humbai, Allah bawa perandakan puak-puak Zioni itu kerana dia telah menzalimi, telah melepasi hak sepadan, bukan sempadan agama, sempadan kemanusiaan. Sifat manusiawi itu tak ada. Jadi hak itu dibenarkan dalam syarak. Tapi kalau semata-mata tanding dalam pihak raya misalnya, kunut nazilah kita atas satu buah, hak tidak bersama dengan kita. Jadi itu tak boleh lah. Jadi kita bersaing secara sehat, masing-masing ikut hak mana dia rasa terbaik di sisi dia kan. Dia berjuang, dia buat baik, dia menjalankan tanggungjawab. Tapi ingat, amanah itu bukanlah suatu kemuliaan. Tashrif. Ada orang yang kadang-kadang dia berasa bangga. Sebab apa? Sebab dia dipilih jadi pemimpin, dia dipilih jadi yang berhormat dan sebagainya. Maka itu silap kalau dia rasa begitu. Sebab setiap daripada amanah yang dikandung, yang digendong oleh kita tu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Sebab itu kalau ada iman dalam hati seseorang, dia tidak akan meminta-minta jawatan. Dia tidak akan
minta supaya dia angkat diri dia. Kerana apa dia bimbang, dia takut. Melainkan dia menggalas sesuatu tanggungjawab itu atas dasar keimanan, keinsafan, kesedaran, atas dasar taklif dia panggil, beban yang berat yang akan dipersoalkan oleh Allah di negeri akhirat sana. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ni kisah Sayyidina Umar. Bagaimana sahabat menceritakan Sayyidina Umar ni, dia tidak pernah sekali-kali terlena daripada tidur dia, sama ada di waktu siang ataupun di waktu malam. Jadi orang tanya kepada Umar Al-Khattab, wahai Umar, kenapa terlihat keadaan engkau tersengguh-sengguh, macam mengantuklah. Adakah engkau tidak cukup rehat? Adakah engkau tidak berehat, tidak tidur? Maka apa jawab Sayyidina Umar Al-Khattab? Bagaimana aku hendak tidur di waktu siang hari? Aku bimbang kalau ada amanah yang Allah Ta'ala telah bebani aku, amanah terhadap rakyat-rakyat aku, amanah terhadap orang bawah aku, yang aku telah lalaikan, yang tidak aku tunaikan. Bagaimana aku hendak menjawab di hadapan Allah di akhirat kelak? Kemudian pada waktu malamnya diceritakan oleh isteri Sayyidina Umar Al-Khattab, bagaimana Umar Al-Khattab ni dia minta supaya disediakan satu bekas bencana. Ni kisah Amirul Mukminin kita. Disediakan satu bekas lalu diletak di tempat tidur dia. Maka ketika Umar bangun bermunajat kepada Allah, dia akan mencelupkan tangannya ke dalam bekas air tersebut untuk menghilangkan perasaan mengantuk, sehingga tersengguh-sengguh dia. Maka dia kata, wahai Umar, kenapa engkau tidak lena tidur pada waktu malam? Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Bagaimana mampu aku untuk tidur lena pada waktu malam, sedangkan inilah peluang, inilah saat, inilah detik untuk aku bersama dengan Tuhanku, saat aku bersunyi-sunyian dengan Tuhanku. Kalau aku melepaskan saat ini, maka aku tidak tahu di manakah waktu dan tempat yang lain yang boleh aku bermunajat, bersunyi-sunyi dengan Tuhanku. Itu imannya para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Bagaimana bimbang dia pada waktu malam, takut tak sempat dia nak bermunajat dengan Tuhan, dan bagaimana kebimbangan dia pada waktu siang, bimbang dia takut mengabaikan amanah yang telah digalas oleh dia, dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Itu kisah bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab di dalam kehidupannya. Baik, jadi ulama berbeza pandangan mengenai apakah diperbolehkan untuk kita ni mendoakan kecelakaan bagi orang yang zalim. Maka orang yang zalim di sini termasuklah kita kata orang tu orang yang seagama dengan kita sendiri, kita panggil Muslim. Ataupun orang tu menzalimi kita yang berbeza agama dengan kita, orang kafir, orang non-Muslim. Jadi sebahagian ulama kata boleh, tengok keadaan juga, dan sebahagiannya tidak membolehkan. Termasuklah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka sebahagian ulama yang membolehkan pun membatasi kepada orang yang kafir, yang zalim. Dia ni bukan Islam, kemudian dia menzalimi orang Islam. Seperti mana kita kata pokok Zionis sekarang lah, rapah tanah air, rapah rumah orang, tempat tinggal orang, kemudian rogul wanita-wanita Islam, kemudian bunuh anak-anak kecil. Ni orang panggil lebih berat, lebih teruk, lebih dahsyat daripada iblis lagi ni, perangai ni lagu ni lebih hina daripada binatang lagi. Tak ada rasa kemanusiaan, ihsan langsung. Jadi hak ni boleh. Adapun kepada orang Islam kita kata, walaupun dia ni buat jahat kita dikata, dia buat nanya kita, dia buat kenak ke kita, dia zalim kepada kita, maka ulama kata kita kena doa supaya Allah ampunkan dosa dia dan Allah Ta'ala buka hati dia untuk bertaubat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari, ketika mana Al-Imam Ibn Hajar mengulaskan hadis berkenaan dengan Nabi pernah berdoa untuk Abu Jahal dengan kebinasaan.
Ni Nabi pernah mendoakan Abu Jahal dengan kebinasaan. Maksud dia di dalam hadis tersebut ada kebolehan mendoakan keburukan untuk orang yang zalim, akan tetapi sebahagian ulama berkata tempat diperbolehkan doa itu apabila orang yang zalim itu adalah orang yang kafir, orang yang tidak seagama dengan kita. Adapun orang muslim, maka menurut sunnahnya adalah meminta supaya Allah Ta'ala memberikan keampunan kepada diri dia, dan Allah Ta'ala membuka hati dia supaya dia bertaubat sebelum daripada dia meninggal. Itu cara yang diajar oleh agama kita. Bahkan Syekh Badruddin Al-Aini menjelaskan di dalam kitab Umdatul Qari, orang kafir yang kezalimannya sampai memijak kemuliaan agama Islam boleh didoakan dengan kebinasaan. Sebahagian ulama berkata apabila mereka, yakni orang kafir yang zalim memijak-mijak kemuliaan agama, maka didoakan dengan kebinasaan. Apabila tidak sampai memijak, maka didoakan agar diberikan hidayah oleh Allah. Jadi tidak sampai tahap memijak kemuliaan Islam, kemuliaan agama kita. Kalau sampai tahap tu, yang tu diharuskan. Diharuskan. Termasuklah yang melarang, yang kita kata keburukan bagi orang yang zalim adalah Imam Al-Ghazali. Bagi orang Muslim yang zalim, tidak boleh kita mendoakan kecelakaan terhadap diri dia. Seperti mana kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, syarah ataupun kitab yang lebih besar daripada Bidayatul Hidayah. Sebab Bidayatul Hidayah ni dipanggil mukhtasar ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin tu syarah yang besar. Kata Imam Al-Ghazali, dan dekat dari melaknat adalah mendoakan manusia dengan kejelekan, meskipun kepada orang yang zalim, seperti ucapan seseorang misalnya, semoga Allah tidak menyihatkan badannya. Ini contoh. Biarlah Allah tak uji dia sihat sampai bila-bila, biarlah Allah jatuh sakit kepada dia, biarlah Allah timpa kepada dia kecelakaan, biarlah dia mati anak dia, macam-macam lah. Kalau orang marah ni, biarlah dia tu sengit, biarlah dia tu sewe, biarlah dia tu macam-macam. Kita kata doa yang buruk-buruk, tu tak boleh. Jadi doa ni dia ada doa yang orang panggil syarat untuk diterima oleh Allah. Apa syarat doa yang diterima oleh Allah? Doa yang baik, kita kata. Ataupun kalau sekalipun kita dizalimi, dibenarkan juga tanpa kita mentakyinkan. Contohnya gini, kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ni telah dizalimi, aku telah dikhianati, aku serahkan segala urusan orang yang buat jahat kepada aku ni kepadamu ya Allah. Ikutmu lah ya Allah. Engkau yang maha adil, engkau yang maha mengetahui apakah balasan ataupun imbalan hak selayaknya untuk membuat. Maka aku serahkan segala urusan aku ni kepadamu. Waktu dia panggil doa yang umum, itu tak apa. Tapi kalau kita tuju atas individu, kita kata direct, hei Tuhan, mu kacaulah dia ni. Apa kita sebut nama dia, Zaid bin Fulan bin Fulan. Hei Tuhan, mu sibuklah urusan dia dengan kejahatan dia. Tu tak boleh. Doa-doa yang melaknat ataupun kita kata doa-doa yang mencelakakan dia, yang tu dipanggil tidak harus, tidak dibenar dalam agama. Kerana apa? Kerana ada disebutkan dalam sebuah hadis, innal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu thumma yakuna lizalimi fadlun 'indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Artinya, sesungguhnya orang yang terkena zalim, doa orang yang mazlum itu mustajab. Tak ada hijab. Kalau kita ni dizalimi oleh orang, itu sebenarnya orang panggil satu rahmat yang besar Allah Ta'ala beri kepada kita. Kerana apa? Tak ada hijab. Doa lah ke apa pun, ada 3 doa. Nabi kata yang tidak ada hijab di antara dia dengan Tuhan. Hatta sekalipun dia ni bukan orang yang alim, orang yang biasa, orang Muslim yang biasa. Hatta setengah ulama mengatakan
Orang kafir yang dizalimi sendiri pun kalau dia mengadu, Tuhan akan terima. Sebab dia dizalimi, dia dianiaya. Jadi yang tu kita tak saya highlight lah. Kalau kita nak highlightnya, orang yang dizalimi ni sekalipun dia ni bukan orang alim, ataupun kita kata dia ni bukan orang yang soleh. Soleh dengan makna bukan orang yang abid, duduk beribadat, duduk sembahyang 5 waktu di masjid, di musalla. Nah, dia ni biasa-biasa saja, dia sembahyang. Tapi tidaklah sampai tahap fasik, tinggal terus sembahyang. Tidaklah sampai tahap buat perkara-perkara yang haram, yang besar-besar kita kata. Dia biasa-biasa saja. Tetapi disebabkan dia ni pernah dizalimi, dikhianati oleh orang ambil harta dia ke, orang buat naya ke dia ke, maka ketika tu doa dia tu berhak untuk dimustajabkan oleh Allah. Nah, makna besar doa orang yang dizalimi ni besar. Bukan sedikit, bukan kecil-kecil lah. Besar pandangan dia di sisi Allah. Bahkan apa lagi orang yang diterima doa dia, doa seorang ayah ataupun ibu terhadap anak dia, ini juga doa yang tidak ada hijab, doa yang mustajab. Doa orang yang berada di dalam perjalanan musafir pun mustajab juga. Jadi doa orang 3 golongan ni disebutkan oleh Rasulullah, mereka ni tidak ada mahjub, tidak ada hijab dengan Tuhan ni. Baik. Jadi seorang yang zalim tu dia telah mendoakan celaka ke atas orang yang menzaliminya, sehinggalah suatu kecelakaan akan dibalakan ke atas orang yang zalim itu, dan qadar kecelakaannya itu melebihi daripada balasan yang patut diterimanya. Maka dalam keadaan yang seperti ini, orang yang pada mulanya zalim tadi telah terkena zalim pula. Nanti ia akan menuntut haknya pada hari kiamat ke atas orang yang pada mulanya kena zalim, yang mendoakan celaka ke atasnya. Jadi contohnya, kita nak beri misal lagu mana? Orang buat naya depan rumah kita, buat naya tak kira lah. Dia lempar benda ke, dia buat benda-benda yang menyebabkan kesakitan kepada kita. Dia buat jahat kita lah, mudah ceritanya kita lah. Kita pun doa lah dengan Tuhan. Doa tu supaya Tuhan lipat gandakan. Tuhan hina dia, macam-macam lah kita doa dengan perasaan yang marah. Maka akhir sekali Allah balakan ke atas orang yang melakukan kezaliman yang asalnya pada diri kita tu lebih dahsyat, lebih berat daripada perkara yang dia buat kepada diri kita. Jadi seolah-olahnya di akhirat kelak nanti dia akan menuntut kita pula, apa mudah celaka kepada aku. Siapa berat kita mau lalu aku kena. Ke hati kita ni ialah padai muka, padai muka. Saya ada kemuak kena aku sangat. Ialah padai muka kita di dunia ni terhadap diri dia, padai dak dengan tuntutan dia kepada kita di akhirat sana. Tak padai. Sebab itulah sifat memaafkan itu sangat mulia. Memaafkan ni orang panggil bukan benda yang mudah. Wal 'afina 'anil nas, maaf. Orang yang ada jiwa yang lapang, dada yang luah, dia akan mudah memaafkan. Walaupun dia dilipat, istilah kita kena lipat, kena, tapi dia memaafkan. Besar jiwa dia ni. Sebab itu balasan dia pun tinggi di sisi Allah. Kita tengok Allah Ta'ala, kalau nak buat banding lah, Allah Ta'ala ni sangat pemaaf. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Tuhan, sesungguhnya engkau memiliki sifat pemurah lagi pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anna, dan engkau suka untuk memaafkan, maka maafkanlah kami. Jadi Allah Ta'ala punyai sifat pemaaf terhadap hamba dia
walaupun sebanyak mana hamba dia ni deraka kepada dia, tengok ramai mana orang yang deraka kepada Tuhan, termasuk diri kita lah, hak melanggar segala suruh Allah Ta'ala beritahu, hamba lah khususnya kan. Wah maksiat tu, wah maksiat ni, wah maksiat ni. Tapi Tuhan tu tak pernah berkira kemaafan dia terhadap hamba-hamba dia. Marilah mu dengan 1000, sejuta, segunung, sebumi dosa pun minta apa dengan Tuhan? Tuhan maaf. Minta apa dengan Tuhan? Tuhan apa. Jadi Tuhan tak berkira dengan kita untuk memberi kemaafan, walaupun banyak salah kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mencintai, menyukai kalau hamba-hambanya itu punyai kemaafan terhadap orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap diri dia. Jadi orang yang suka memaafkan ini adalah alamat, tanda dekatnya dia dengan Allah Ta'ala, dekat dengan pengampunan Tuhan, dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan pandangan kasih sayang Allah. Sebab itu tidak mudah bagi setiap orang itu nak memberi maaf. Meminta maaf itu adalah suatu kemuliaan. Memberi maaf itu lebih besar daripada kemuliaan. Nak minta maaf tu satu hada, berat lidah kita ni minta maaf, hamba buat salah ke demo. Payah. Apa? Sebab ada kesombongan, ego dalam hati kita. Tapi orang yang mampu memberi kemaafan, orang ni lebih besar. Sebab kalau dalam Quran seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Alladzina yunfiquna fis sarra', mereka itulah yang Allah Ta'ala janjikan syurga. Orang yang beriman yang Allah Ta'ala janjikan syurga. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Syurga yang mana Allah Ta'ala segerakan bagi orang yang bertakwa ni. Mereka yunfiquna fis sarra', yang bersedekah ketika mana keadaan dia senang dan dia susah, maknanya dia keluar ke harta dia. Kemudian apa lagi? Alladzina yunfiquna fis sarra' wal kadhimina al ghaidh. Wal kadhimina al ghaidh ni menahan kemarahan. Menahan kemarahan. Dia nak marah, dia berhak untuk marah, dia tahan marah dia. Tahan. Dia pincuk. Dia tidak meluahkan. Menahan marah ni makna tidak mengeluarkan perkataan yang kesat dan tidak melakukan perbuatan melalui anggota. Mana dia tak pergi napau orang kasi, dia tak pergi nyepak orang kasi, dia tak pergi katuk, dia tak pergi bahaya orang kasi. Sebab apa? Dia menahan kemarahan. Dia mulut dia tahan. Daripada dia menyupuh, dia maki serana, dan dia kata benda-benda yang tak boleh, dia tahan marah. Tu makna wal kaziminal ghaidh, tahan kemarahan. Ketika mana dia telah waknanya dikhianat, dia tahan kemarahan. Kalau menyupuh mungkin menyupuh dalam hati sikit-sikit gitu, ataupun kecek sorry gitu lah. Tu habitat tu kita kata, tidak kata maki serana depan orang, depan muka dok. Maknanya dia kelih ke belakang, dia kelih ni dia maki sorry dia. Maknanya nak lepas juga awak. Nak lepas juga awak. Mana dia tahan kemarahan? Kemudian wal afina 'anil nas. Hal ni lebih tinggi, memaafkan orang. Kerana apa? Orang yang mampu memaafkan orang itu sudah pasti dia akan menahan kemarahannya. Akan tetapi orang yang menahan kemarahannya belum tentu lagi dia boleh memaafkan orang. Tu ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Baik. Kemudian bila begitu, apa lagi kata Imam Al-Ghazali? Jadi apabila orang tu buat jahat kita, ataupun orang buat nanya kita, orang tu buat zalim kita, maka sebaiknya kita doa yang baik-baik, ataupun kita serahkan urusan dia tu kepada Allah lah. Allah Maha Adil, Allah tahu apa imbalan ataupun apa perkara yang sesuai kepada diri dia. Bahkan kita ni disunatkan mendoakan apa ni, sekalipun kalau kita kata ada pemimpin yang zalim ataupun raja ataupun pemimpin kita ni, disunatkan untuk kita mendoakan doa yang baik-baik. Itu lebih umum lah. Kita kata pemimpin kepada masyarakat. Sebab apa? Sebab kata
Al-Khatib Asy-Syarbini. Nah, kata Khatib Asy-Syarbini, disunatkan bagi khatib mendoakan para pemimpin umat Islam dengan kesolehan, kemenangan dan boleh menegakkan keadilan. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfatul Muhtaj, disunatkan berdoa bagi khatib ataupun kita kata imam yang membaca khutbah itu doa bagi pemimpin umat Islam dan pasukannya dengan kesolehan, kemenangan dan menegakkan keadilan yang sejenisnya lah. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menceritakan bagaimana kisah ada beberapa orang sahabat Rasulullah ni dia dizalimi. Dia pernah dizalimi. Dalam satu hadis kata Nabi, sedekah itu tidak akan menguraikan harta dan Allah akan tambah kemuliaan untuk seseorang hamba disebabkan kemaafannya. Dan tiada seorang pun yang bertawaduk kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya. Namun jika seseorang ingin mendoakan agar Allah mengambil tindakan terhadap orang yang menzaliminya, maka itu dibolehkan jika benar dia terzalimi. Ini kerana terdapat hadis yang mengizinkannya. Antaranya sabda Rasulullah, takutlah kamu doa orang yang dizalimi. Sesungguhnya antaranya dengan Allah tiada sebarang hijab. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebutkan doa orang yang dizalimi itu mustajab sekalipun dia seorang yang jahat, yakni kejahatannya itu bagi dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain juga, takutlah kamu doa orang yang dizalimi sekalipun dia seorang kafir, kerana ia tiada hijab, yakni penghalang untuk Allah menerimanya. Hadis ini hadis yang bertaraf hasan. Jadi riwayatnya sampai separuh tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Ada satu kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'id bin Zaid. Ketika mana dia telah dizalimi, maka dia berdoa supaya Allah Ta'ala mengambil tindakan kepada Arwa binti Aus. Yang mana Arwa binti Aus ni telah memfitnah beliau mengambil tanahnya. Jadi sahabat Nabi Sa'id bin Zaid ni telah difitnah oleh Arwa binti Aus, seorang sahabiah, seorang wanita. Dia fitnah Sa'id ni mengambil tanah dia. Lalu dia sebut dengan Allah, apa doa sahabat Rasulullah ni? Ya Allah, jika dia seorang pendusta, maka butakanlah matanya dan bunuhlah dia di dalam tanahnya. Maka Arwah pada akhir hayatnya buta mata dan ketika berjalan terjatuh dalam lubang di tanahnya dan meninggal dunia. Kemudian dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga ada satu orang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini hadis yang masyhur. Cerita ni pun cerita yang masyhur. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia telah mendoakan ke atas Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah ni dia telah memfitnah, dia telah menuduh yang Sa'ad bin Abi Waqqas telah berdusta. Lalu apa kata doa Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas minta dengan Allah, demi Allah aku akan berdoa dengan 3 perkara. 3 benda Sa'ad bin Abi Waqqas minta dengan Allah, kerana dia telah dizalimi, dia telah dituduh dusta oleh Usamah bin Zaid. Dia kata, ya Allah, jika hamba-Mu ni penuduh, ya Allah, kalaulah orang ni tuduh fitnah seorang pendusta, maka tampil untuk menunjuk-nunjuk, maka panjangkanlah umurnya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas doakan supaya Allah panjangkan umur Usamah bin Zaid. Kemudian panjangkanlah kefakirannya dan dedahkan dia kepada fitnah. Maka lelaki itu hidup dalam kefakiran hingga umurnya terlalu lanjut, tetapi masih mengganggu gadis di jalanan dan cuba meraba mereka. Jadi sehinggalah berlalu masa setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas ini telah pergi ke suatu tempat, lalu dia melihat satu orang lelaki yang tua yang keadaan dia tidak terurus. Kita kata rambut yang panjang, lepas tu misal jambai apa semua, pakai seperti pakaian orang yang gila. Dan ketika tu dia duduk berjalan di tepi jalan untuk mengganggu gadis-gadis, wanita-wanita yang lalu lalang. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas pun melihat, siapa dia ni?
tak cek pada pertama kali melihat. Setelah itu bila diperhatikan, oh rupa-rupanya inilah Usamah bin Qatadah yang telah didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 3 doa tadi. Allah panjangkan umur dia, Allah panjangkan kefakiran baginya, dan Allah Ta'ala dedahkan dia dengan fitnah. Jadi doa orang yang dizalimi ini adalah doa yang mustajab. Maka doa-doa di atas kalau kita lihat tidaklah meminta bala kepada Muslim secara terus yang kita anggap zalim. Sebaliknya diikat dengan ungkapan, ya Allah, jika dia ni berdusta, maka, atau mungkin kita sebut, jikanya dia menzalimi aku, maka ini kerana kita mungkin tersalah anggap atau tersilap tafsiran, maka wajarlah berlapik kata dalam hal ini dan serahkan kepada Allah yang Maha mengetahui. Jadi maksud Imam Ghazali yang kita kata tak boleh kita doa celaka terus tu dengan tanpa lapik, doa terus direct, supaya dia ni mati gini, dia ni gini, dia dihempak pokok mati tengah jalan, itu tak boleh. Tapi kalau kita doa macam kita sebut macam saat tadi, ya Allah, kalaulah aku ni zalimi, aku suruhkan urusan aku ini kepadamu, maka memberilah balasan yang setimpalnya untuk dia. Aku serahkan segala-galanya kepadamu, dan aku maafkan segala kesalahan dan salah silap dia. Maka hak tu masih lagi dalam ruang yang dibenarkan oleh syarak. Adapun doa yang direct, kita kata doa secara jelas kecelakaan yang kata diri dia tu, itu tidak dibenarkan. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, ada seorang yang sangat memaki Hajjaj. Hajjaj ni salah seorang daripada khalifah Islam, salah seorang daripada gubernur di Kufah yang alim tetapi banyak membuat kezaliman. Dia menjadi gubernur di zaman pemerintahan Bani Umayyah, Hajjaj As-Saqafi. Maka berkata kepadanya oleh seorang ulama, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyiksa orang yang memaki Hajjaj dengan lidahnya, kerana halnya Allah Ta'ala telah menyiksa Al-Hajjaj kerana kezalimannya kepada orang lain. Kemudian yang ke-8, bergurau, mengolok-olok dan mengejek-ngejek orang lain. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Jadi setakat ni dulu untuk malam ni. Kemudian kita nak sebut sikit sebagai peringatan kepada adik-adik, kepada ayah-ayah di hadapan hamba ni, di antara kelebihan suratul Mulk, suratul Mulk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang pertama dapat keampunan Allah Taala lah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sebahagian daripada Al-Quran ada satu surah yang jumlah ayatnya 30 ayat semuanya. Surah ini dapat memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya sehingga diampunkan segala dosa-dosanya. Surah itu ialah suratul Mulk. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian apa faedah yang paling besar juga daripada suratul Mulk ni, iaitu dapat menghindarkan kita daripada siksa kubur. Hadis daripada Abdullah bin Abbas, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur, lalu didapati di dalamnya ada seorang lelaki yang membaca suratul Mulk sehingga tamat. Jadi sahabat ni pernah sekali dia nak gali lubang, dia ingat ke tu bukan kubur. Maka setelah digali, kelihatan satu orang lelaki yang sedang membaca suratul Mulk. Lalu beliau pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, inni darabtu khibai ala qabrin wa ana la ahsibu annahu qabrun. Fa idza fi insanun yaqra'u surata tabarakal mulk hatta khatama." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah, tunjihi min azabil qabr." Jadi Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur, dan aku dapati seorang insan, seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah tersebut adalah penegah, munjiah, al-munajjiyah, penegah, dan al-mani'ah, penegah, dan al-munjiyah, penyelamat, yang menjadi penyelamat tuannya daripada azab kubur. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kemudian di antaranya lagi kelebihan suratul Mulk ini menjadi pembela di akhirat.
Ada surah dari Al-Quran ia tidak terdiri kecuali hanya 30 ayat. Surah tersebut dapat membela pemiliknya, orang yang membacanya secara istiqamah sehingga memasukkannya ke syurga. Iaitulah surah Tabarak. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian kelebihan yang lain juga, apabila kita sentiasa melazimi suratul Mulk ini, kita telah pun mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan Allah Taala berikan kepada kita peluang supaya kita dapat mengamalkan segala sunnah-sunnah Nabi dan kita dapat amalkan suratul Mulk ini sepanjang hidup kita, dan mudah-mudahan surah Al-Mulk inilah akan menerangi kita di dalam kubur nanti. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil